Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Naila Huda, dan hari ini begitu istimewa sekali kami mengenakan baju Melayu. Naila juga mengenakan baju kurung. Hari ini sudah semestinya kita menyambut Hari Raya Aidiladha merupakan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, dan di mana kita menyambut Hari Raya Aidiladha, dan bagi mereka yang seketika nanti akan menunaikan solat sunat Aidiladha, dan kita juga pada hari ini bawakan banyak perkembangan-perkembangan mengenai Hari Raya Aidiladha, sambutan di negeri-negeri sebagai contohnya. Tapi sebelum itu, untuk dalam awal ini pagi pada 7.30 pagi ini kita ingin memberikan ataupun kita ingin recap semula. Ini merupakan antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroarni.com, dan di mana jika kita lihat kepada berita-berita yang berlaku semalam, ini berita yang kita ingin kongsikan, di mana melihat kepada sambutan Hari Raya Aidiladha ini yang orang katakan sebagai Hari Raya 2.0, kerana pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu tidak boleh merentas negeri dan sebagainya, dan kali ini Hari Raya Aidiladha ini diberikan kebenaran untuk merentas negeri dan sebagainya, dan ini merupakan pesanan daripada Perdana Menteri kita Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu PM pesan untuk mengikut SOP dan jangan berjalan ke sana ke sini untuk sambut Aidiladha. Dan anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, ini laporannya, di mana antara SOP yang ditetapkan seperti berikut. Hadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang. Bagi seekor lembu, tidak dibenarkan mengadakan kenduri di tempat ibadah korban dijalankan. Sebaik selesai memotong dan juga membahagikan daging korban, segera pulang ke rumah masing-masing. Pastikan jumlah sanak saudara yang datang berziarah ke rumah tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Elakkan bersalaman, dan jika ada ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah, beritahu sanak saudara, jiran tetangga dan juga sahabat anda supaya jangan datang ziarah. Pastikan ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin tidak keluar dari rumah dan jangan berjalan ke sana ke sini. Pastikan jarak yang selamat di masjid dan juga mengawal pergerakan keluar dan masuk masjid. Ini merupakan SOP yang masih lagi kita perlu ikuti. Walaupun kerajaan telah pun memberikan kebebasan ataupun telah memberikan kelonggaran kepada kita melihat kepada ketika ini tempoh kita ataupun tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, pelbagai sektor-sektor ekonomi telah pun dibenarkan beroperasi dan sebagainya, namun tidak menghalang untuk kita untuk terus daripada mengikut SOP ini, Naila. Ya, dan meskipun kita berada dalam situasi normal baharu ini, dan seperti apa yang dimaklumkan Hafizi sebentar tadi, sambutan Hari Raya hari ini seperti sambutan Raya 2.0, seperti mana ramai yang tidak dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan cara yang begitu meriah, tetapi kali ini mungkin ramai yang ada merancang untuk balik ke kampung dan sebagainya. Sudah mula pun perjalanan pulang ke kampung sejak beberapa hari yang lepas dengan cuti sebagainya, tetapi dalam masa yang sama perlulah ingat kepada pesanan Perdana Menteri itu, perlulah patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, dan walaupun kelonggaran itu diberi, tetapi masih lagi menjadi tanggungjawab kita sendiri, terutamanya dalam menjaga keselamatan ahli keluarga, mereka yang berusia, warga emas. Ini adalah amat penting dalam mana kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha hari ini. Dan kalau kita saksikan, pastinya umat Islam di seluruh dunia turut terkesan dengan pandemik COVID-19, dan kita semua perlu mengikuti ataupun adaptasi kepada norma-norma baharu ini, dan mana kita saksikan di Tanah Suci, 10,000 umat Islam di Tanah Suci telah pun tunai ibadah haji. Mereka antara yang berpeluang untuk menunaikan ibadah haji itu, walaupun kita berada dalam situasi ataupun konteks pandemik COVID-19 itu, dan ini jumlah yang amat-amat kecil berbanding dengan kira-kira 2.9 juta orang dari seluruh dunia pada tahun lalu. Dan namun begitu, jemaah yang memulakan ibadah berkenaan hari ini mengamalkan kebiasaan baharu dengan memakai pelitup muka dan juga melakukan penjarakan sosial. Dan kalau kita saksikan visual yang kami dapat dari Tanah Suci itu menunjukkan bagaimana penjarakan sosial itu diamalkan walaupun masih lagi menunaikan ibadah haji itu, tetapi sangat menakjubkan dan sangat istimewa, cukup unik. Kita lihat bagaimana banyak ruang yang diberikan, penjarakan sosial itu diamalkan berbanding dengan situasi bukan sahaja pada musim haji, tetapi kebiasaannya di Tanah Suci ini begitu sesak keadaannya. Tetapi kali ini kita lihat
begitu tenang, begitu aman situasinya. Betul. Dan sangat indah kita saksikan visual ini yang kami dapatkan dari Tanah Suci. Dan sebenarnya bagi mereka 10,000 jemaah haji yang menunaikan ibadah haji di Kota Suci ini semestinya meluahkan perasaan bersyukur kerana menjadi insan yang terpilih, kerana tidak perlu bersesak dan sebagainya, dan ini merupakan mereka ibaratkan sebagai satu treatment VIP bagi mereka. Dari segi perjalanan mereka semua yang dipermudahkan, alhamdulillah itu merupakan antara pendapat mereka dan juga ini merupakan rezeki mereka pada tahun ini kerana dapat menunaikan haji. Dan dalam masa yang sama, ini satu laporan yang kita nak kongsikan kepada anda, iaitu semestinya sambutan Hari Raya Aidiladha kali ini dan juga bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dilaksanakan pada skala kecil, dan ia sekaligus memberikan satu pengalaman yang berbeza berbanding dengan sebelum ini. Dan jika musim haji sebelum ini, lautan manusia memanjiri Masjidil Haram, dan kali ini jemaah haji melaksanakan ibadah itu dengan garis panduan yang ketat susulan penularan COVID-19 ini. Dan pada Rabu saja jemaah haji mula tiba di pekarangan Masjidil Haram dengan memakai pelitup muka serta bergerak dalam kumpulan yang kecil. Dan kesemua mereka, apa yang Nala katakan, perlu menjaga penjarakan sosial, tata susila serta mengambil langkah berjaga-jaga untuk membendung penularan COVID-19. Dan menurut Kerajaan Arab Saudi, semua jemaah dibenarkan untuk bergerak dalam kumpulan seramai 20 orang pada satu-satu masa. Malah mereka juga dikawal rapi oleh pihak keselamatan dan kaki tangan kesihatan. Dan tahun ini hanya jemaah yang berusia antara 20 hingga 50 tahun saja dibenarkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut, Naila. Ya, jadi dalam kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha hari ini, janganlah lupa kepada pesanan yang telah diberikan, saranan SOP yang perlu dipatuhi, kerana kalau kita lihat situasi COVID-19 dalam negara dan juga di luar negara masih lagi belum ada tanda reda itu. Kalau kita lihat laporannya semalam, ada 8 kes baru yang direkodkan, iaitu membabitkan 5 penularan tempatan dan 3 kes import. Itu yang kami laporkan di astroawani.com. Dan 3 daripada jangkitan tempatan berkenaan adalah di Sabah, selain masing-masing 1 kes di Kuala Lumpur dan Johor. Dan itu menyaksikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara telah pun mencecah 8,964. Dan selain itu, katanya Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC mencatat 5 kes pulih sepenuhnya dan telah pun dibenarkan keluar wad, manakala tiada kematian COVID-19 yang direkodkan setakat 12 tengah hari semalam. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, masih ada lagi kes positif yang dicatatkan, terutamanya dalam kalangan warga negara Malaysia. Penularan tempatan itu masih lagi ada, dan ada dalam minggu lepas kita merekodkan beberapa kluster baru juga dicatatkan, dan ada lagi kes-kes kita dengar mereka yang patutnya menjalani kuarantin di rumah tapi tak ada di rumah dan tidak mematuhi kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi ini antara faktor-faktor risiko yang kita perlu ambil kira dalam pada kita meraihkan Aidiladha hari ini, tapi kita lihat situasinya agak berbahaya, masih lagi berisiko. Jadi patuhlah kepada SOP, ataupun mungkin kita boleh mengamalkan SOP kita sendiri, mungkin kurang daripada 20 pun mungkin lebih wajar. Kita boleh jalankan beberapa SOP tersendiri di rumah kita ketika kita nak meraihkan hari raya itu. Betul. Dan selain itu kita juga nak bawakan laporan tentang kluster ataupun ramai yang bimbang mungkin wujudnya kluster di sekolah, kerana ada laporan sebelum ini menceritakan tentang beberapa pelajar yang telah pun disahkan positif COVID-19, dan ramai ibu bapa pastinya bimbang dan khawatir sejak pembukaan sekolah ini dan juga kluster-kluster baru yang direkodkan, ada atau tidak keperluan untuk menutup sekolah, terutamanya di kes-kes yang dilaporkan di Kedah dan Sabah. Tetapi apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, tiada keperluan lagi untuk menutup sekolah serta tadika di Sabah dan Kedah walaupun ada murid yang dijangkiti COVID-19. Apa yang dikongsikan beliau, beberapa langkah susulan telah diambil bagi memastikan penularan di kawasan berkenaan dapat dikekang, dan ini melihat kepada 2 kes melibatkan murid di Sabah, tapi katanya seorang daripada mereka tidak menghadiri persekolahan, manakala seorang lagi didapati mempunyai komplikasi sewaktu kelahiran dan sudah dirujuk ke hospital. Dan mereka juga telah melakukan saringan di sekolah dan tiada murid atau guru di sekolah tersebut dijangkiti COVID-19. Jadi tiada kluster dikesan dan kedua-duanya telah pun dihantar ke hospital. Itu di Sabah. Dan kalau kita lihat di Kedah pula, mereka sudah pun kenal pasti kluster berkenaan, tetapi tidak dicadangkan untuk sekolah atau tadika tersebut untuk ditutup. Apa yang disarankan adalah untuk melakukan proses disinfeksi di kawasan sekolah terbabit.
terbabit. Jadi bagi mereka yang berada di kawasan terbabit itu, ambillah langkah berjaga-jaga itu sendiri kerana lihat kepada tindakan pihak berkuasa tidak akan menutup sekolah di kawasan-kawasan terbabit. Baik, ini antara 5 perkara yang kita nak kongsikan kepada anda semua menjadi tumpuan dalam kenyataan yang telah dikeluarkan oleh KKM semalam. Baik, sejak seminggu, 2 minggu yang lalu kita dapat saksikan jumlah kes positif COVID-19 yang dicatatkan di Sarawak naik ataupun meningkat dari masa ke masa, dan ini telah pun memberikan ataupun telah pun kerajaan di sana ataupun kerajaan Sarawak sendiri mengambil langkah yang begitu proaktif untuk mengelakkan lebih banyak lagi penularan COVID-19. Jadi ini antara inisiatif yang dilakukan, iaitu wristband diwajibkan bagi warga negara memasuki Sarawak mulai 1 Ogos, dan setiap warga negara yang memasuki Sarawak sama ada daripada Semenanjung, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan dipakaikan gelang keselamatan ataupun wristband. Dan menurut pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas, arahan ini akan berkuat kuasa mulai esok, iaitu 1 Ogos. Dan katanya mereka dikehendaki untuk menjalani proses pengambilan sampel pada hari pertama atau hari kedua di klinik kesihatan berdekatan. Namun mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bagi menjalani kuarantin, dan bagi mereka yang mempunyai perjalanan ke destinasi terakhir seperti di kawasan pedalaman, mereka harus diambil sampel pada hari kedua, dan itu yang dijelaskan oleh beliau pada satu sidang media yang dijalankan pada semalam. Dan menurutnya lagi, sekiranya keputusan sampel adalah negatif, mereka dibenarkan pulang ke rumah tanpa menyambung baki tempoh kuarantin. Dan dalam masa yang sama, beliau turut menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai proses kemasukan rakyat Sarawak dari kawasan Zon 1 iaitu Kuching, Samarahan dan Serian ke 3 destinasi di luar Sarawak. Dan rakyat negeri tersebut tidak perlu membuat ujian saringan 3 hari sebelum berlepas, namun harus mendapatkan permit daripada polis. Dan itu merupakan antara kawalan ataupun antara penguatkuasaan yang dijalankan di peringkat negeri Sarawak untuk memastikan tiadanya penularan COVID-19 di negeri berkenaan. Ya, selain daripada peraturan untuk mewajibkan wristband di Sarawak, kita juga menjangkakan esok bagaimana sebelum ini kerajaan mengumumkan tentang pemakaian pelitup muka itu telah pun diwajibkan mulai esok, akan berkuat kuasa mulai 1 Ogos, dan itu satu perkara yang kita akan jangkakan esok, bagaimana agaknya penguatkuasaan ataupun pemantauan. Beberapa perincian telah pun diumumkan kerajaan berhubung dengan denda yang dikenakan buat mereka ataupun warning yang akan diberikan kepada mereka yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu untuk memakai pelitup muka di tempat-tempat awam. Tetapi mungkin ada sedikit isu-isu yang mungkin akan kita jangkakan juga, mungkin terutamanya dalam kalangan pelajar ataupun dalam kalangan mereka golongan miskin, bagaimana agaknya mereka boleh menampung kos untuk memakai pelitup muka itu masih belum lagi dikemukakan, tetapi kita boleh jangkakan isu-isu ini akan timbul. Baik, sebelum kita berhenti seketika, kita nak kongsikan satu laporan yang cukup simbolik. Semalam kita saksikan sejarah tercipta apabila kita menyaksikan pertemuan pertama secara bersemuka antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin yang juga bersama rakan sejawatnya dari Singapura Lee Hsien Loong semalam di Tambak Johor. Ini berhubung dengan kata sepakat yang dapat dicapai untuk menyambung semula projek RTS ataupun projek Sistem Transit Rapid, dan ini merupakan pertemuan pertama secara bersemuka. Sebelum ini kita saksikan pertemuan dijalankan secara sidang video dan sebagainya, dan ada juga beberapa hari lepas bersama dengan Menteri Luar
Isyamuddin Husin juga menjalankan pertemuan di Tambak Johor juga, dan cukup simbolik kita saksikan visual ini. Dan apa yang dapat dicapai ketika pertemuan ini adalah untuk menyambung semula projek RTS, dan katanya kedua-dua pemimpin sedang bekerja keras juga menghadapi cabaran dalam mengawal COVID-19 di negara masing-masing, turut meluangkan masa untuk berbual dan berbincang mengenai keadaan semasa di negara masing-masing. Dan apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri, katanya, saya harap lain kali saya boleh menyeberang garisan ini tanpa dikuarantin, tetapi melihat kepada situasi ketika ini masih lagi tidak dibenarkan. Dalam masa yang sama juga apa yang kita dapat juga saksikan ketika ini, kedua-dua mereka dan juga berserta dengan menteri kabinet yang lain juga dilihat sepakat mengenakan baju batik di majlis tersebut. Dan kalau kita lihat situasi COVID-19 di Singapura masih lagi belum reda. Betul. Malah kes-kes positif yang direkodkan masih lagi berada dalam angka ratusan, dan kebanyakannya direkodkan dalam kalangan pekerja asing di asrama-asrama pekerja asing. Jadi kita lihat situasinya masih lagi belum reda di Singapura. Baik, selepas ini kita nak kongsikan cerita-cerita politik pula yang pastinya anda ada ikuti sebelum ini, perkembangan kemelut politik yang berlaku di Sabah. Tapi kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini. Dua hari lalu kita dikejutkan dengan satu laporan mengenai situasi politik di Sabah, dan di mana Tan Sri Musa Aman menyatakan beliau mempunyai majoriti untuk membentuk ataupun untuk menubuhkan kerajaan baru di Sabah. Dan susulan daripada pengumuman atau susulan daripada kenyataan berkenaan, maka Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Shafie Apdal juga menyatakan beliau masih lagi Ketua Menteri Sabah yang sah dan juga masih mempunyai majoriti. Jadi terdapat pertikaian antara kedua belah pihak ini, sama ada yang mana satu mempunyai majoriti dan sebagainya, sehinggalah pada semalam Datuk Seri Shafie Apdal telah pun mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Sabah untuk menyatakan ataupun untuk memberi pandangan beliau sendiri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan ini satu laporan kita nak kongsikan, iaitu Warta Kerajaan Negeri Sabah pembubaran DUN, di mana Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Haji Safar Untung menyiarkan warta kerajaan berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah pada 30 Julai 2020. Dan warta itu memaklumkan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin mempunyai peruntukan untuk membubarkan DUN Sabah ke-15 mengikut Fasal Kurungan 2 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sabah. Dan warta itu turut ditandatangani oleh Mohor Besar Kerajaan Negeri di Kota Kinabalu dengan Perintah TYT Negeri Sabah pada tarikh yang sama. Dan ini sebenarnya ekoran pergolakan politik di negeri Sabah membabitkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman. Dan pada Khamis, Shafie yang merupakan adun Senailang telah mengumumkan pembubaran DUN Sabah selepas mendapat perakuan daripada TYT pada malam Rabu, dan satu pilihan raya akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN. Dan sebelum itu Musa membuat kejutan selepas mendakwa beliau telah memperolehi sokongan majoriti untuk membentuk sebuah kerajaan negeri Sabah yang baru. Namun SPR, kita masih lagi menunggu pemakluman daripada SPR mengenai tarikh-tarikh penting melihat kepada PRN ataupun pilihan raya negeri di Sabah. Dan katanya pilihan raya itu mestilah diadakan dalam tempoh 60 hari. Dan dalam masa yang sama, sewaktu tempoh 60 hari ini, Datuk Seri Shafie Apdal dan juga kabinet-kabinetnya, barisan EXCO-nya akan menjadi caretaker sebelum pemilihan ataupun sebelum pilihan raya negeri akan dilakukan dalam masa 60 hari ini. Ya, dan sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai pergolakan politik yang berlaku di Sabah ini, kita saksikan apa sebenarnya yang berlaku sejak kebelakangan ini dan juga senarai ahli politik yang telah pun mengambil tindakan untuk melompat. Kita saksikan infografik ini.
Baik, itu tadi kita saksikan sedikit maklumat apa yang berlaku sejak kebelakangan ini di Sabah, tercetusnya pergolakan politik apabila berlaku sedikit pertikaian antara dua-dua pihak, katanya ada majoriti dan satu pihak juga menyatakan ada majoriti juga. Tetapi susulan apa yang dinyatakan ataupun apa yang dicadangkan oleh Syafiq Apdal untuk membubarkan DUN, apa yang dinyatakan pada lagi satu pihak iaitu oleh bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman pula adalah beliau pula menolak keputusan untuk bubar DUN itu kerana padanya ia akan membahayakan nyawa rakyat Sabah. Itu melihat kepada situasi ataupun konteks pandemik COVID-19 ketiga ini. Jadi apa yang dikatakan, tiada keperluan untuk membubarkan DUN Sabah dan seterusnya mengadakan pilihan raya negeri mengejut. Dalam sidang medianya semalam katanya beliau sudah mempunyai 33 akuan bersumpah SD DUN yang menyokong beliau seterusnya mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baharu. Ujarnya lagi adalah tidak wajar untuk membazirkan wang serta mendedahkan rakyat kepada risiko penularan wabak COVID-19 semata-mata untuk kepentingan peribadi. Itu yang dikatakan beliau. Katanya kalau kita perhatikan dengan keadaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita termasuk Sabah, pembubaran DUN adalah langkah tidak wajar. Kerana yang ada hari ini jelas di sini bahawa ada 33 adun iaitu simple majority membolehkan beliau untuk membentuk kerajaan negeri yang baru dan katanya saya juga kira kepentingan dan kesihatan rakyat jadi keutamaan kita dalam membuat sebarang keputusan. Jangan sekali kita perjudikan nyawa rakyat semata-mata untuk kepentingan peribadi dan politik. Tapi kalau kita lihat sebelum ini sebenarnya pergolakan politik yang mungkin underlying dah berapa lama dah sebenarnya kerana kita lihat pergolakan politik ini bukan perkara yang baharu. Pada tahun ini kita saksikan pada awal 2020 sudah ada pun kemelut politik yang berlaku pada tahap persekutuan dan kalau kita lihat kepada itu pula semalam kita juga menyaksikan sedikit pergelutan ataupun sedikit kemelut politik yang juga berlaku dalam kalangan parti-parti politik pada tahap persekutuan itu yang mana semalam apa yang dinyatakan ataupun kami laporkan di astroawani.com Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan hasrat untuk menyertai Muafakat Nasional MN itu yang dikongsikan kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kita saksikan apa yang berlaku di Sabah ada juga impaknya kepada apa yang berlaku pada tahap persekutuan two-way relationship kita boleh katakan dan kita pasti kita boleh menjangkakan isu ini ataupun kemelut politik ini tidak akan akhir dalam masa yang terdekat. Kita lihat pilihan raya negeri dan juga kata-kata untuk pilihan raya umum itu mungkin akan diadakan dalam masa yang terdekat. Itu yang kita dapat jangkakan juga, Fizi. Dan anda boleh saksikan ini merupakan pandangan daripada penganalisis politik melihat kepada UMNO enggan sertai Perikatan Nasional tidak jejas status quo kerajaan. Anda boleh saksikan laporannya di astroawani.com susulan daripada pengumuman yang telah diumumkan sendiri oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan itu saja antara berita-berita yang sempat untuk kita bawakan dalam Awani Pagi dan semestinya pelbagai lagi laporan-laporan kita akan bawakan pada hari ini dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafizi Rosli dan saya Naila Huda. Salam hormat.